Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Isu melibatkan tenaga nasional Berhad TNB menjadi perbincangan hangat apabila pengumuman pelarasan tarif elektrik di Bursa Malaysia pada 26 Disember 2024 menimbulkan kontroversi besar. Pengumuman tersebut yang menyatakan kenaikan 14% tarif asas sebagai tempoh 2025 hingga 2027 didakwa tidak mendapatkan kelulusan kerajaan. Ini menimbulkan persoalan tentang kemungkinan pelanggaran peraturan pasaran modal selain mencetuskan keraguan terhadap ketulusan TNB dan kerajaan dalam membuat keputusan yang memberi impak besar kepada rakyat. TNB mendakwa kenaikan tarif itu telah diluluskan oleh kerajaan dan Suruhanjaya Tenaga melalui surat bertarikh 24 Disember 2024. Namun kenyataan ini dinafikan Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof yang juga merupakan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Menurut Fadilah, tiada kelulusan rasmi diberikan oleh kementeriannya atau ST. Penafian ini bukan sahaja menjejaskan kredibiliti TNB tetapi juga menyebabkan harga saham mereka merosot daripada Rp14.94 kepada Rp14.60 pada awal Januari 2025. Perkembangan ini mencetuskan kebimbangan terhadap kepercayaan pelabur, terutamanya apabila TNB sebagai syarikat tersenarai utama seharusnya mematuhi dasar penzahiran maklumat material seperti yang digariskan oleh Bursa Malaysia. Menurut Bab 9 kehendak penyenaraian Bursa Malaysia, syarikat yang membuat pengumuman mesti memastikan maklumat yang disampaikan adalah tepat dan menyeluruh bagi membantu pelabur membuat keputusan berdasarkan fakta sahih. Dalam kes TNB, wujud tanda tanya sama ada surat kelulusan yang dirujuk benar-benar wujud dan jika ada, adakah ia melalui proses kelulusan yang sah. Pengkritik seperti Eric Sito dan Wan Saiful Wan Jan turut mempersoalkan perkara ini. Eric mempertikaikan kesahihan surat tersebut, sementara Wan Saiful, ahli Parlimen Perikatan Nasional, mendakwa bahawa kemungkinan besar surat tersebut telah dibincangkan tetapi dibatalkan oleh kerajaan pada saat akhir selepas mendapat bantahan daripada orang ramai. Wan Saiful juga menimbulkan persoalan sama ada kerajaan cuba mengalihkan kesalahan kepada pihak profesional di TNB untuk menyelamatkan imej mereka. Menurutnya, jika benar tiada kelulusan diberikan, siasatan menyeluruh perlu dilakukan terhadap TNB termasuk bagaimana mereka membuat keputusan untuk mengumumkan pelarasan tarif itu di Bursa Malaysia. Namun, beliau tidak menolak kemungkinan bahawa kerajaan sebenarnya terlibat dalam keputusan ini tetapi bertindak menarik semula kelulusan selepas mendapat tekanan awam. Isu kenaikan tarif ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang sudah terbeban dengan kenaikan tarif elektrik pada Jun 2023. Ketika itu, ramai pengguna domestik mengadu tentang kenaikan mendadak bil elektrik, sementara pemain industri kecil dan sederhana ataupun IKS turut menghadapi kesukaran akibat kos operasi yang semakin tinggi. Langkah ini yang dilakukan atas alasan pengurangan subsidi oleh kerajaan sekali lagi memberi kesan kepada rakyat apabila subsidi hanya diberikan kepada pengguna dengan penggunaan rendah. Walaupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan memberi jaminan bahawa kenaikan ini tidak akan menjejaskan kebanyakan pengguna, dasar pemotongan subsidi kepada isi rumah yang menggunakan elektrik dalam jumlah tinggi terus menjadi isu kontroversi.
Pengkritik berpendapat bahwa langkah ini tidak mengambil kira keluarga besar atau golongan pertengahan yang turut terkesan, walaupun mereka tidak tergolong dalam kategori isi rumah berpendapatan tinggi. Ketulusan kerajaan dalam menangani isu ini turut dipersoalkan. Anwar yang juga merupakan pengerusik Khazanah Nasional, pemegang saham utama TNB, kini berada di bawah tekanan untuk menjelaskan peranan kerajaan dalam keputusan tarif ini. Konflik kepentingan mungkin wujud karena sebarang kenaikan tarif akan meningkatkan keuntungan TNB sekaligus memberi manfaat kepada Khazanah sebagai pelabur utama. Namun di sisi lain, ia juga menambahkan beban kepada rakyat yang pastinya memberi kesan kepada populariti kerajaan. Sementara itu, kegagalan Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Security atau SC untuk mengeluarkan kenyataan rasmi atau mengambil tindakan terhadap TNB menimbulkan lebih banyak persoalan. Mengapa tiada tindakan segera diambil untuk menyiasat ketidakpatuhan ini? Adakah wujud kelemahan dalam sistem kawal selia yang sepatutnya menjamin ketelusan dan integriti pasaran modal Malaysia? Para penganalisis turut melahirkan kebimbangan bahwa ketidakjelasan dalam isu ini boleh menjejaskan keyakinan pelabur asing, terutamanya ketika negara sedang berusaha memulihkan ekonomi pasca pandemik. Pada masa yang sama, TNB juga menghadapi tekanan daripada pelbagai pihak untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas. Jika dakwaan Fadila Yusof bahwa tiada kelulusan diberikan adalah benar, adakah ini bermakna TNB bertindak secara unilateral tanpa mendapatkan kebenaran daripada kerajaan? Atau adakah ini menunjukkan kegagalan komunikasi antara TNB dan pihak kementerian? Soalan-soalan ini terus berlegar tanpa jawaban yang pasti, menimbulkan lebih banyak spekulasi dalam kalangan rakyat dan penganalisis pasaran. Dalam konteks politik, isu ini juga berpotensi dijadikan modal oleh pembangkang untuk menyerang kerajaan. Pengkritik kerajaan mendakwa bahwa keputusan Anwar dan menterinya dalam menangani isu ini mencerminkan kelemahan mereka dalam mengutamakan kebajikan rakyat. Malah, ada pihak yang berpendapat bahwa tindakan kerajaan menafikan kelulusan ini hanyalah strategi politik untuk mengalihkan perhatian daripada isu-isu lain yang lebih kritikal. Persoalan besar yang timbul daripada kontroversi ini adalah siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Adakah ini kesilapan TNB dalam mentafsir arahan kerajaan? Atau adakah kerajaan sendiri yang cuba menyembunyikan kesilapan mereka? Apa yang jelas, rakyat kini terpaksa menanggung ketidaktentuan ini sementara kepercayaan terhadap institusi negara semakin terhakis. Mari kita bincangkan persoalan-persoalan ini secara mendalam. Adakah tindakan TNB ini mencerminkan kegagalan komunikasi atau wujud elemen manipulasi politik yang lebih besar? Siapa sebenarnya yang berbohong? TNB atau kerajaan? Apakah kesan jangka panjang kontroversi ini terhadap keyakinan pelabur dan kesejahteraan rakyat? Kongsikan pandangan Anda, ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk terus mengikuti Current Sphere MY bagi perbincangan isu-isu terkini yang penuh kontroversi. Seperti biasa, like, share, dan subscribe. Sekian sahaja. Terima kasih.